Imam Ghazali ini kita tahu dan kita kenal banyak kitab-kitab yang telah atau kitab yang telah dikarang dan dan risalah-risalah yang telah kemukakan kepada masyarakat sehingga orangnya telah meninggal dunia, tapi banyak faedah dan ilmu yang dapat sampai sekarang. Di antara kitab-kitab yang terbesar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali ini termasuklah maknanya kitab Minhajul Abidin contohnya, termasuklah kitab Mau'izatul Mu'minin, itu di antara kitab-kitab dia yang hebat-hebatlah. Jadi kita nak bacakan kitab ni pendek aja. Kitab ni dia merupakan risalah yang telah ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Dia tulis ni kerana nak memberi nasihat kepada seorang telah menulis surat kepada dia supaya menuliskan nasihat-nasihat, supaya dengan nasihat dia ni dia dapat beramal. Jadi nasihat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali ini sebanyak 25 nasihat. Tapi kalau 25 nasihat ni tak tahu siapa yang jalan dulu, siapa yang tinggal. Jadi kan nasihatnya banyak, faedahnya banyak. Ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, faedahnya cukup besar kan. Jadi kita boleh mengambil faedah. Jadi Ayyuhal Walid ini ialah kemudian diterjemah oleh seorang daripada ulama Nusantara yang terkenal, iaitu Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam, atau lebih dikenali dengan Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki. Dia seorang daripada ulama Nusantara yang terkenal. Dia telah menterjemah kitab ni supaya kita dapat memfaedah, kan? Kerana bukan semua orang boleh membaca kitab Arab, tapi dengan ilmu yang diberikan kepada ulama-ulama terdahulu, maka kita bolehlah mengambil faedah daripada terjemahan-terjemahan beliau, dan dapat kita mudah-mudahan dapat kita beramal dengan kitab ataupun dengan risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali ini. Serba sedikitlah sebelum kita masuk kepada perbicaraan. Kita nak cerita, kalau kita nak baca kitab, kita tak kenal pengarang, nanti kita rasa apalah yang kita dengar ni, apa yang disampaikan. Jadi tak kenal maka tak cinta. Jadi kita bila nak baca kitab ni, kita kena kenal dulu siapa dia orang yang menulis ni, supaya dengan tulisan dia, nasihat ni menyentuh kita. Seolah-olah orang yang memberi nasihat ni macam ibu bapa kita lah. Supaya bila dia beri nasihat tu, dia kata ini orang ni memang dia sayang pada kita, sebab tu dia bagi nasihat. Seperti mana Rasulullah SAW memberi nasihat kepada kita, kan? Kerana Rasulullah tu diberi nasihat tu, dia sayang kepada umatnya. Maka lahir daripada umat-umat Nabi Muhammad ini ada orang yang sayang kepada pengikut-pengikut dia pula. Contohnya Al-Imam Al-Ghazali. Maka Imam Ghazali ini dia lahir 450 Hijrah, dan hidup sampai 505 Hijrah. Jadi dia, kalau dia generasi ini kita kenal, mesti kita kenal. Pertama, generasi sahabat. Habis generasi sahabat dinamakan dia generasi tabi'in, kan? Jadi generasi tabi'in ini, habis satu generasi tabi'in dinamakan tabi'at tabi'in. Jadi orang yang berada 300 tahun dinamakan kurun yang pertama selepas Rasulullah SAW. Ini adalah generasi-generasi yang terbaik, kan? Generasi yang terbaik. Ini generasi ini adalah orang-orang yang sempat hidup zaman tabi'in ini, dia jumpa dengan para sahabat. Jadi sahabat ni ialah orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Sama ada dia tengok Rasulullah, tak tengok Rasulullah, tapi dia beriman dengan Rasulullah, sezaman dengan Rasulullah, itu semua sahabat. Sahabat ni ramai.
ada di Yaman, ada di Basrah, ada dia ramai, sahabat ni ramai. Sahabat-sahabat Rasulullah ni ramai. Jadi orang yang sempat hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu ataupun tak bertemu, contohnya salah seorang sahabat yang tak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Waish al-Qurni, orang Yaman. Tak jumpa Rasulullah pun, tapi dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kecintaan dia kepada Rasulullah ni cukup luar biasa. Kerana apa? Rasulullah sendiri beritahu kepada sahabat Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, wahai Ali dan Umar, wahai Umar, wahai Ali, kalau sekiranya besoknya aku tak ada, engkau cari satu orang yang namanya Waish al-Qurni. Dia ni orang yang tak dikenal oleh penduduk dunia, tapi dia masyhur di kalangan penduduk penduduk langit. Jadi kita nak tahu, kita ni dua-dua tak kenal. Yang kenal dalam Facebook je. Yang orang kenal kita dalam Facebook itu pun tak tahu juga dah. Kan, kalau tak diambil gambar orang tak kenal kan. Jadi kita kena ingat, ni dia tak jumpa. Dia datang, maknanya dia memang nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia punya hidup ni kerana Allah Taala uji dia berkhidmat dengan ibu. Berkhidmat dengan ibu lama, nak tinggalkan ibu kata tak boleh. Kamu tak boleh pergi mana-mana sebab aku ada ni, nak urus aku macam mana? Jadi maknanya dia ni cuma dengar khabar. Setiap kali orang datang ke Yaman, dia tanya macam mana Rasulullah, macam mana Rasulullah. Ni Waish al-Qurni kan. Satu hari dalam peperangan Uhud, ada orang datang ke Yaman, dia tanya, dia dengar maknanya Rasulullah ni pergi perang Uhud dan Rasulullah terluka dalam peperangan Uhud. Maka orang kabarkan bahawa luka Rasulullah, gigi dia patah. Dia tanya orang ni, mana gigi? Dekat mana? Gigi yang mana patah? Rasulullah punya gigi yang mana patah? Maka orang tu pun tunjuk gigi itu yang patah di sini. Lalu dia ambil batu, dia ketuk gigi dia patah. Kerana apa? Nak sayangnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kecintaan yang kita tengok yang tak ada kepada orang-orang zaman sekarang. Ni generasi sahabat. Dan dia ni bila dia bekerja sebagai pengembala kambing, satu hari dapat 4 dirham. 4 dirham ni 2 dirham untuk dia, 2 dirham sedekah. Kita 4 kita punya. Kalau kita 4 dirham kita punya. So sedekah kita tengok dulu, dia ni pakai boot cantik ni, takkan nak bagi ya. Jadi kita tengok, dia 2 dirham untuk dia dengan ibu dia, 2 dirham lagi sedekah. 4 dirham. Ada pakaian 2 helai je. Satu helai dia pakai, satu helai sangkut kat badan. Ni bila kotor, yang sangkut pakai, yang ni basuh. 2 helai. Kan? Kita sampai penuh almari. Kan? Sampai tak almari dah tak cukup, nak kena tambah almari baru. Jadi kita tengok tak. Ni kita nak cerita bagaimana generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kan? Sehingga maknanya ini kita nak cerita tadi, makna generasi sahabat. Sahabat, bila kita sebut sahabat ni, orang yang jumpa Rasulullah, orang yang tak jumpa Rasulullah tapi beriman. Contohnya Waish al-Qurni tadi. Ada sahabat yang beriman yang cari Rasulullah. Contohnya Salman al-Farisi. Salman al-Farisi ni datang daripada Iraq. Kan? Datang jumpa, cari. Dia dah beriman dengan agama-agama yang samawiyat yang lain. Kristian dah masuk, dah jadi Yahudi, Majusi, dah macam-macam agama. Cari Rasulullah. Dia baca kitab, dia belajar kitab kan. Datang sampai ke Madinah, dia kena jual sebagai hamba. Sampai itulah maknanya permulaan. Itu orang Farsi jauh, dia datang sendiri. Kan? Jadi ini kita tengok Waish al-Qurni orang tajuk. Sehingga kalau kita tengok Salman al-Farisi ni, Rasulullah mengaku dia sebagai Ahlul Bait. Walaupun dia bukan daripada ahli bait Rasulullah telah mengakui bahawa wahai Salman daripada keluargaku. Tak ada sahabat yang bukan daripada keturunan Rasulullah yang Rasulullah akui dia sebagai ahli bait, melainkan Salman al-Farisi. Adapun sahabat-sahabat lain dengan sebab perkahwinan, dengan sebab bapa mentua dan sebagainya. Tapi Salman Farisi ni dia tak ada apa kena-kena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni ketika mana dia menggali parit, orang-orang pun ni pilih dia ni saudara-saudara. Salman Farisi tak ada orang nak pilih. Maka Rasulullah kata, "Wahai Salman, engkau daripada aku dan aku daripada engkau." Wah, masya-Allah. Hebat tuan-tuan.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Jadi cerita Uwais Al-Qarni ni tadi, dia datang satu hari, mak dia izinkan dia nak jumpa Rasulullah, pergi ke Madinah daripada Yaman, tapi malangnya dia pergi ke Madinah, Rasulullah dah wafat. Tak jumpa juga, balik terus ke Madinah. Jadi sehingga maknanya Rasulullah beritahu, kiranya besok aku dah tak ada, kau cari orang ni namanya Uwais Al-Qarni, minta doa kepada dia, kerana doa dia mustajab, kerana penduduk-penduduk langit semua kenal dia, penduduk dunia seorang pun tak kenal dia. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini generasi sahabat. Kemudian bila Rasulullah sallallahu wafat, maka generasi sahabat ada. Maka orang yang lahir selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan yang bertemu dengan sahabat namanya tabi'in. Contohnya golongan tabi'in ini ialah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah salah seorang daripada tabi'in, kerana dia bertemu, dia sezaman dengan dia hidup dengan para sahabat dan sempat hidup dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hasan Al-Basri contohnya. Ini generasi tabi'in, kerana dia jumpa dengan Sayyidina Umar. Dan Hasan Al-Basri ni kemuliaan dia kerana apa? Sayyidina Umar doakan dia. Dia waktu dia Ummul Barakah, mak dia tadi, maknanya bawa bertemu dengan Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar mentahnikkan Hasan Al-Basri dan meludah dalam mulut dia dan mendoakan dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimna ta'wil, sehingga Hasan Al-Basri menjadi orang yang paling alim pada zaman itu. Ini cerita Hasan Al-Basri. Dan dia pula kelebihan Hasan Al-Basri ini kerana dia menyusu daripada, maknanya salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyusu. Itu kerana mak dia ni berkhidmat dengan seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari mak dia ni diarah pergi ke pasar. Jadi Hasan Al-Basri tinggal di rumah, sedangkan isteri Rasulullah tu dah tua dah tak boleh keluar susu. Tapi bila anak ni menangis, Hasan Al-Basri ni menangis, dia bawa letak dekat dia punya dia punya buah dada je, keluar susu. Kalau kita macam ni dah menopause, susu pun tak ada. Dah tak ada susu dah. Susu kambing ambil tambah. Jadi kita kena ingat ini luar biasa. Itu sebabnya Hasan Al-Basri ni orang yang cukup luar biasa. Jadi ini kita cerita orang yang lahir selepas daripada para tabi'in dinamakan atba'ut tabi'in. Contohnya ialah Al-Imam Syafi'i, Imam Malik. Itu semua ni orang-orang yang jumpa dengan tabi'in. Jadi ini kita nak ceritakan. Dan Imam Ghazali dia lahir 300 tahun selepas. Kan? Dia ada golongan salaf, ada golongan khalaf. 300 tahun sebelum, maka disebut dengan nama salaf. 300 tahun selepas daripada tabi'in, dia nama khalaf. Orang kemudian kan? Kita ni tak tahu golongan mana, kan? Jadi Imam Al-Ghazali ni, dia ni merupakan salah seorang ulama yang asalnya dia ni alim dalam bidang fiqh. Imam Ghazali ni sebenarnya orang fiqh. Asalnya orang ulama fiqh. Dia salah satu daripada kitab fiqh dia Al-Wasit. Dia ni memang mengarang kitab fiqh dan dia ulama fiqh dulu. Dan akhirnya di hujung-hujung perjalanan ni dia beralih kepada ilmu tasawuf. Jadi gitu. Kelebihan Al-Imam Ghazali ni, radhiyallahu an. Dan dia ni merupakan orang yang cukup alim. Banyak kitab-kitab yang dikarang. Dan kalau kita tengok sejarah kehidupan dia, dan akhirnya dia ni sebelum daripada wafat dia telah menubuhkan buat satu pondok, dan di sana dia beruzlah daripada orang ramai. Kalau orang nak datang belajar, datang jumpa dia. Ini kisah serba sedikit lah. Kita nak baca Imam Ghazali ni, serba sedikit dia punya kehidupan dia. Dia ni wafat pada 14 Jamadil Akhir 505 Hijrah. Waktu subuh dia pun wafat. Ini cerita sedikit. Kalau nak tahu cerita-ceritanya yang lain lebih panjang, kita baca kitab-kitab dia. Salah satunya kitab Mau'izatul Mu'min, kitab bimbingan mukmin tu.
Dia ada 2 jilid. Itu kitab yang cukup bagus. Dia kupas daripada fiqh dari sudut tasawuf, kan? Cerita tentang tasawuf, kemudian masuk dalam bab fiqh, dia cerita fiqh dari sudut tasawuf. Memang bagus cerita tu. Kalau baca tu 10 tahun belum tentu habis lagi, kan? Kerana dia punya huraiannya bagus, kan? Jadi kita nak membicarakan risalah Al-Imamul Ghazali ini kerana nasihat-nasihat dia yang cukup bagus. Nak mengingatkan kepada kita betapa tanggungjawab kehidupan kita ni bagi orang yang berilmu, bagi seorang anak, macam mana kehidupan dia. Jadi kita terus masuk kepada nasihat yang pertama. Maknanya Imam Ghazali menasihatkan waktu itu adalah kehidupan. Waktu ni adalah kehidupan. Ni kita menempuh hari-hari ni semua kehidupan. Dia mengajar kita sebenarnya. Hidup ni kita menempuh waktu ni, dalam waktu yang kita tempuh ni macam-macam pelajaran kita boleh dapat. Hari ni kita tengok suasana manusia dalam suasana pandemik. Kita tengok macam-macam jenis manusia. Tu belajar. Tu proses belajar sebenarnya. Kita tengok suasana politik, kita tengok je. Kita tengok manusia dah ada pangkat, nak pangkat, tak ada pangkat, kejar pangkat. Itu semua belajar kehidupan. Kalau kita tak ambil iktibar, rugi. Dengan sebab itu maknanya Al-Imamul Ghazali mengatakan waktu itulah kehidupan, perjalanan hidup kita itu waktu ni. Maka kata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta. Ini risalah yang dihantarlah. Sebahagian daripada nasihat yang telah aku berikan, yang telah makna diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, baginda bersabda, alamatu i'radillah 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi wa innam mara'an zahabat sa'atun min umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasratuhu wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahaz ila an-nari. Sekiranya maka Allah dia sebut berpandu pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Taala daripada seseorang hamba. Kita nak tahu macam mana Allah Taala berpaling daripada kita. Maknanya Allah Taala tak hirau kita. Kita hidup kat atas dunia, Allah Taala bagi makan, boleh berjalan, kan? Dia beri sihat, semua dah Allah Taala bagi. Tapi adakah dengan tu tandanya Allah Ta'ala sayang kepada kita? Adakah tanda Allah Ta'ala suka kepada kita? Allah Ta'ala bagi sihat. Tak payah cucuk vaksin pun, sihat. Orang kena maknanya COVID, dia tak heran. COVID pula lari pada dia. Tak heran dia. Kau tengok aku, kan? Tak makan apa-apa, sihat semata dia. Adakah makna dengan tanda sihat Allah Ta'ala sayang? Belum tentu, kan? Allah Ta'ala beri mewah, Allah Ta'ala beri kekayaan, adakah tandanya Allah Ta'ala sayang? Belum tentu. Mungkin itu istidraj, kan? Fir'aun itu Allah Ta'ala tak bagi sakit. Fir'aun makan tak pernah buang air. Kita makan senang-senangnya sedap. Makan persembuh je sakit dah, sembuh habis. Makan macam-macam. Bayangkan Fir'aun tak pernah sakit, hidup tak pernah sakit, makan tak buang air. Sehingga dia kata, ana rabbil a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Dah tak pernah sakit, ngaku pula jadi Tuhan, kan? Iblis pun datang jumpa dia. Fir'aun, confirm ke kau mengaku jadi Tuhan ni? Kan? Iblis datang jumpa dengan Fir'aun. Disebut dalam riwayat, Iblis datang jumpa Fir'aun. Dia kata, wahai Fir'aun, confirm ke kau jadi imam? Jadi apa ni? Jadi Tuhan. Confirm lah. Dia kata, aku yang macam ni pun tak berani mengaku jadi Tuhan. Aku ni dulu maknanya paling dekat dengan Allah pun tak berani jadi Tuhan. Engkau mengaku jadi Tuhan, aku tabik betul. Tabik betul, kan?
Kalau engkau mengaku jadi Tuhan, wahai Fir'aun, sebelah tu ada apa? Sebelah dinding ni ada apa? Mana aku tahu? Kata Fir'aun, kata Iblis, kalau macam tu engkau bukan Tuhan lah. Kan? Macam tu aku tarik baliklah aku punya statement. Tak mahu aku jadi Tuhan. Mana boleh? Baik kau mengaku jadi Tuhan. Ni syaitan punya cerita. Kan? Dah sampai kat pintu tu dia kata, masuk dia semayang. Kan? Datang semayang dah. Kan? Syaitan kata, semayang apa? Kan? Waktu panjang lagi. Mana boleh? Kan? Kita kena semayang. Masuk semayang. Tapi dia buatkan kita jadi riak, jadi wujud. Macam-macam syaitan ni. Kerja syaitan tu macam-macam. Dia pandai, kan? Membulak-balikkan hati manusia tu dia pandai. Sebab tu kerja syaitan. Sebab tu dia kata waswasa. Syaitan ni kerja apa? Mewaswas. Kalau kita baca apa? Dalam surah An-Nas tu, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dia kerja je mengwas-waskan manusia. Kan? Itu kerja dia. Kalau tak kerja dia mengwas-waskan manusia, itu bukan syaitan. Tapi di antara syaitan ini yang paling brutal sekali ialah syaitan jadi diri manusia. Kalau syaitan daripada jin ni, dia cuma bisik je. Jangan pergi semayang. Kan? Orang dah hari tu cakap, kau datang semayang ni tengok hujan. Kan? Kau datang semayang je hujan. Tak guna kau datang. Tengok kau datang semayang hujan. Aku datang hari tu tak pernah hujan, kau datang ni hujan. Sial betul kau ni. Itu syaitan macam tu. Dia cuma bisik. Tapi syaitan, kata ulama, daripada jenis manusia ni lagi jahat. Dia lagi jahat. Kan? Kenapa dia lagi jahat? Kerana dia boleh mengajak, boleh memegang, boleh mengheret. Ya. Orang dah sampai ke itu, kan? Dia masuk semayang? Tak. Dia ajak, dia pegang. Mari dia. Duduk dulu, merewang dulu. Kan dah kat keempat baru masuk. Dia tariknya tangan. Tu syaitan lagi jahat. Sebab dia boleh tarik tangan. Kan? Syaitan yang jenis jin ni, dia tak boleh tarik. Sebab dia cuma bisik. Jangan bangun. Kau duduk datang belajar. Gelap. Tidur. Dia suruh tidur. Kan? Tapi syaitan yang jenis manusia ni, dia bawa ke handphone. Ni dalam ni Facebook, Lazada ni, Lazada. Kan? Lazada. Ada cerita baru, ada Shopee. Itu syaitan lagi jahat sebab dibawakan handphone. Kan? Syaitan tu jahat sebab dibawa handphone. Syaitan yang bisik, dia tak bawakan handphone. Dia suruh tengok handphone. Jangan dengar tu dia punya ceramah. Bukan sedap no. Kan? Dia cuma cakapnya. Tu bahaya. Tu maknanya syaitan yang jenis manusia ni lebih jahat daripada syaitan yang jenis bisik-bisik dia. Jadi ini kita kena ingat, kata Imam Ghazali apa? Adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tak berfaedah. Kita nak tahu Allah Ta'ala berpaling kepada kita, tak ambil hirau kepada kita, tak pandang kepada kita, tak beri berkah kepada kehidupan kita. Allah Ta'ala akan membiarkan kehidupan kita ni berlalu dengan perkara-perkara yang tak memberi manfaat. Tu kena ambil ingat. Kalau kehidupan kita hari ni, saya menasihatkan diri sendiri dah. Kan? Menasihatkan diri sendiri. Banyak perkara-perkara yang tak memberi manfaat kita buat. Itu tanda maknanya kita lalai. Tandanya kita lalai. Tapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang Allah Taala berpaling daripada dia mengerjakan dalam kehidupan dia perkara yang tak memberi manfaat. Tak memberi manfaat. Ini buat hari ni jalan, tak tahu pusing, tak tahu benda. Habis masa begitu 1 jam habis, 2 jam habis, kan? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu apa?
Rasulullah kata apa? Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umur, baik pula kehidupannya. Itu tanda orang baik. Makin umur meningkat, makin dah duduk di masjid, kan? Makin dah banyak baca Quran, kan? Makin dah banyak wirid. Itu mana umur baik? Jadi gitu, kan? Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakan, kata Rasulullah SAW, dan seandainya ada satu saat sahaja, satu saat saja. Hidup kita ada berapa saat? Kan? Ada 24 jam. 24 jam, 1 jam 60 minit. Kalau 24 jam kali 60, berapa dah? Berapa minit kali dengan tu dia punya kehidupannya. Kalau dari sebab matematik tak lulus, tu tak boleh keluar jawapan. Kan? 1000. Cikgu Ino kata 1440 minit. Ada 1440 minit. Bayang tu, darab dengan saat, 60 saat. Berapa tu keluar? 86,000 plus. Bayangkan satu saat aja berlalu daripada 80,000 saat tadi, maknanya kepada perkara yang tidak memberi manfaat, yang dihidupnya kepada perkara yang tak ada tujuan, maka layaklah dia penyesalan dalam kehidupan, dan orang-orang yang ini layak untuk masuk dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Satu saat je. Satu saat daripada 8,000 tu kalau lalai, maknanya dah layak untuk masuk dalam neraka Allah. Ini belum cerita yang 24 jam ni, kan? Itu sebab ni dinasihatkan kepada kita ni. Al-Imam Al-Ghazali ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Dari makna tujuan hidup ni ialah kerana tujuan hidup, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Apa-apa buat kerana mesti niat ibadat. Tidur niat ibadat, kan? Bekerja niat ibadat. Kalau niat ibadat dengan semayang, dia tak boleh masuk syurga. Sebab apa? Semayang tak sampai 5 minit. Allahu Akbar, dah keluar dah. Bila salamnya wallahualam, kan? Kalau baca panjang-panjang pula, imam ni baca panjang betul, kan? Kau aku kunci kau dalam ni kan Pak Imam, kan? Baca panjang-panjang. Baca panjang-panjang. Kadang-kadang panjang tu bagus. Tapi kena tengok suasana. Membaca panjang ni keadaan yang paling afdal ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah waktu subuh. Rasulullah baca waktu subuh 100 ayat sampai naik cerah-cerah. Kan? Kalau baca waktu isyak jangan panjang-panjang, kerana ada sahabat komplain. Zaman Rasulullah ada sahabat baca panjang, dia jumpa kena komplain, datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat ni baca panjang-panjang, dan waktu malam kami tak makan lagi, besok nak kerja. Waktu baca panjang kami mengantuk, kan? Dia pula baca tekan Yasin pula. Aduh mak, satu surah maut, kan? Baca Yasin panjang-panjang. Kenapa? Rasulullah kata, dia panggil, betul kau buat macam tu? Jangan, kerana kau buat fitnah banyak, kan? Nanti orang jadi tak khusyuk. Baca pendek-pendek. Sebab tu bila isyak ni, dia suruh jangan melebihi daripada 30 ayat. Sunnah, jangan melebihi 30 ayat. Ni sunnah yang kita kena ikut, kan? Zuhur jangan lebih daripada 15 ayat. Maghrib dia suruh baca pendek. Jangan pula qul huwallahu baca. Allahu akbar, Yasin, Allahu akbar, pendek penuh. Maghrib ni kenapa jangan baca panjang?
Kerana apa? Waktu maghrib waktu yang pendek, kerana dia muqaddimah isyak. Takut kalau kita baca panjang-panjang nanti dia sampai terkeluar waktu. Lepas tu kita kena tahu. Zuhur panjang baca. Kenapa baca panjang? Kerana mengizinkan. Kerana apa? Waktu zuhur disuruh baca panjang, kerana sebelum zuhur ada qiyalullah. Qiyalullah ni lah tidur sebelum maknanya zuhur. Memang sunnah. Tidur sebelum zuhur ni berapa qiyalullah? 5 minit. Kita 5 jam. Sampai telajak asar. Dia suruh 5 minit aja. Tu sebabnya zuhur dia suruh baca panjang. Kerana apa? Bila orang qiyalullah dia sempat bangun, dia boleh dapat berjamaah. Tu sebab dia suruh baca 15 ayat ke atas. Itu ni semua sunnah-sunnah yang kita kena faham. Asal kena apa dia suruh jangan baca panjang? Kerana asal waktu pendek. Kenapa waktunya pendek? Dan waktu itu juga waktu yang masyhur. Kenapa waktu itu masyhur? Kerana pada waktu asal orang ingat macam-macam, ingat kebun, kan? Ingat apa ni cerita Korea. Nah, macam-macam. Lembu tak. Macam-macam nak ingat. Sebab tu dia apa? Dia masyhur. Bila hati masyhur dia jadi tak berapa semayang tak berapa nak khusyuk. Sebab tu maknanya waktu asar suruh baca pendek, kurang daripada 15 ayat. Sebab tu dalam surah-surah juz Ammah tu dia ada 20 ayat, ada 15 ayat, ada 3 ayat, ada 10 ayat, kan? Dia suruh pilih macam tu. Sebab tu bila kita semayang ni, dia bukan setakat nak tunggu takbir sampai salamnya. Fiqh tu kena ditahu. Baru maknanya kita kena jaga betul. Ada. Tapi kalau subuh memang Rasulullah rakaat pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah sampai 100 ayat. Sahabat kata lepas ni Rasulullah rokok. Masuk pula juzuk yang kedua. Para sahabat kata lepas ni Rasulullah rokok. Habis juzuk 2 200 ayat. Sampai habis juzuk Baqarah 286 ayat. Sahabat kata ni Rasulullah rokok lepas ni. Sambung pula surah Ali Imran 200 ayat sampai juzuk 4. Sahabat dah habis Rasulullah baca juzuk 4 sampai surah Ali Imran. Sahabat-sahabat kata lepas ni Rasulullah rokok. Masuk surah apa? An-Nisa. An-Nisa ni sampai 100 ayat lebih, sampai juzuk 6 baru Rasulullah rokok. Panjang macam tu. Kalau kita jawabnya memang Pak Imam tinggal seorang lah. Kau Pak Imam baca panjang-panjang, kau kena ikat dalam ni kan. Rasulullah. Tapi para sahabat ni dia punya hebat. Rasulullah baca panjang pun tak terasa panjang. Sehingga maknanya subuh tu nampak naik merah-merah. Dan sampai nak terbit, matahari nak naik, nak keluar. Lamanya Rasulullah ya Allah. Kita hari ni kalau semayang tarawih tu baca setengah muka pun dia kata imam. Panjangnya imam baca. Tak kasih muka je. Kan? Besok mula orang yang komplain tu dah tak ada. Dicari mana masjid yang 8 rakaat semayang. Orang pergi masjid 8 rakaat pula dia baca satu muka. Dia pula cari yang mana 4 rakaat pula. Dan dah tak semayang. Ni dah susah ni kan. Hidup ni. Tu bab tu kata apa? Maknanya bukan barang yang merupakan tujuan hidup, iaitu ibadat dan kepada Allah Ta'ala, maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat. Maknanya orang yang satu saat berlalu tanpa faedah, maka layak dia dah menyesal. Dah menyesal lah. Dia dah cukup menyesal. Kenapa? Satu saat cukup berharga. Sebab tu Rasulullah SAW kehidupan orang di akhir zaman. Kehidupan orang di akhir zaman ketika mana nak hampir kiamat, kata Rasulullah, kalau sekiranya satu benih tu ada dekat tangan, dia kena tanam juga. Nak tunjuk apa? Bernilainya waktu dalam kehidupan manusia. Hari ni kita punya waktu banyak yang terlepas. Habis banyak masa kita terlepas. Dan sesiapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun. Yang kita ni memang dah lebih dah, otai dah. Kan? Dah memang otai dah, bukan 40 tahun lagi, otai masih berbisa kan.
Kan? Tak 40 tahun lah. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, wa man jawaza arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarrahu. Siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka dia kata layaklah ia mempersiapkan diri dia untuk masuk dalam neraka Allah. Cuba kita nilai. Hari ni kita umur dah lebih 40. Rasa-rasa jahat banyak. Semayang pun macam cincai-cincai lagi. Ya tak? Ibadat pun rasa tak berapa banyak. Allah. Layak rasa kita kata dia, boleh ke kita tahan dalam neraka Allah? Kan? Neraka Allah Ta'ala ni api dia 1000 tahun perjalanan dah dengar bunyi dia. Tu belum masuk lagi. Bunyi je. Macam mana nak masuk pula? Nah. Macam mana tu? Itu baru bunyi. Kalau masuk macam mana? Bayangkan. Ma salakakum fi saqar? Kan? Wa ma adraka ma saqar? Kau orang tanya, Allah Ta'ala tanya, kau tahu tak apa itu neraka saqar? Neraka saqar ni, dia kalau bakar, dia tak tinggalkan apa-apa. La tubqi wala tazar. Kalau dia bakar orang yang masuk dalam dia, dia tak tinggal apa-apa. Rumah kalau terbakar pun dia ada maknanya ada debu dia, ada arang dia. Tapi neraka saqar kalau masuk, tak tinggal apa-apa. Debu pun tak ada. Boleh tahan? Tak boleh tahan. Bayangkan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua yang berilmu. Ini bila kita dengar ni, dah kita ada ilmu lah. Sebab kita dah mendengar dah. Dah dapat satu ilmu. Ada. Maka kalau hari ni selepas daripada kita mendengar ilmu, dapat ilmu, perjalanan hidup kita masih lagi ke arah yang itu, maka kita menjadi orang yang paling rugi. Paling rugi. Ini nasihat yang pertama daripada nasihat Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kita berhenti penasihat yang pertama. Jadi kita nak bicarakan sikit tentang kelebihan Zulhijjah, kan? Supaya nanti jadi semangat. Sebab hari ni malam Zulhijjah, malam pertama Zulhijjah, insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala panjang umur, besok kita mula akan melakukan Ihya Zulhijjah, makna menghidupkan bulan Zulhijjah. Kerana saya di masjid negeri, kami tak boleh nak buat, kerana memang setiap tahun kita melakukan 9 hari. Tapi dah tak boleh nak buat kerana PKP ni. Inilah peluang untuk kita, masa kita di kampung kita buat program ni supaya kita menghidupkan Zulhijjah ni dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, tiada hari di mana amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi hari-hari ini, iaitu 10 daripada 10 pertama daripada Zulhijjah. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yas, kan? Itu disebut tu. Mana hari yang 10. Mana hari yang 10 tu Ibnu Abbas mengatakan daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada juga jika dibandingkan dengan jihad jalan Allah? Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau orang pergi jihad macam mana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada juga dengan jihad. Ni orang yang hidupkan 1 hingga 10 Zulhijjah ni, dia lebih besar daripada orang pergi berjihad. Hari ni kita nak pergi jihad, mana ada perang lagi? Tak ada perang, kan? Nak perang tinggalkan tempat tidur je. Itu pun kalah juga. Hari Ahad je, orang kata, bangun. Ahad.
Ahad, rupanya hari Ahad memang tak bangun subuh. Kan? Tak? Jadi maknanya apa? Tiada bandingan. Makna Zulhijjah ni 1 hingga 10 lebih besar daripada jihad. Kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, dia gugur mati syahid, tak balik-balik dah. Dia pergi berjihad sama ada dengan harta dia, dengan diri dia, lalu dia terbunuh. Itu dah memang dia confirm dia lebih baik. Tapi orang yang kalau dia pergi berjihad, dia balik-balik. Orang yang menghadapi tak pergi jihad dengan 1 hingga 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah adalah lebih besar. Sebab itu apa? Disuruh kepada kita memperbanyakkan berpuasa. Nak puasa macam mana Ustaz? Puasanya 1 hingga 9. 1 hingga 9 puasa. 1 Zulhijjah besok puasa, 2 puasa, 3 sampai 9 Zulhijjah puasa. Usah Allah, yang qada pun pula berbayar Ustaz. Kan? Yang qada pun boleh bayar lagi. Tak nak puasa, ambil hari 8, 9. Hari Tarwiyah dengan hari Arafah atau hari wukuf. Ustaz, yang dua ni pun nampak macam tak berapa juga, kan? Orang rumah buat lemping cicah dengan ni, sedap tu, kan? Tak berapa juga tu. Ambil hari 9. Hari 9 puasa 1 hari, 9 Zulhijjah. Orang wukuf kita puasa. Ustaz, yang ni pun tak berapa lah, kan? Tak boleh juga. Habis apa hari lagi nak puasa, baik kau mati terus, kan? Ya, 1 hingga 9 puasa. Tak boleh hari 8, hari 9. Tak boleh hari 9. Kalau tak boleh juga, tak payah puasa. Dah tak ada hari 10. Hari 10 raya apa? Hari 10, hari 11, hari 12, hari 13 haram berpuasa, kerana itu hari raya ataupun hari nahar. Dan 3 hari tasyrik adalah hari yang diharamkan berpuasa. Dengan sebab itu apa? Bulan Zulhijjah ni adalah lebih mulia kerana dia punya hari yang tak boleh berpuasa tu lama. Hari 10, hari 11, hari 12, hari 13. Kenapa hari 10 tak boleh? Hari nahar, hari korban. Hari 11, 12, 13 kenapa tak boleh puasa? Kerana hari menjemur daging. Kalau orang Arab, daging dijemur, mak makan. Tak ada peti ais. Hari ni peti ais. Daging tahun lepas tak habis makan ni. Ni bila punya daging? Ni Zulhijjah tahun lepas. Tu dia. Tak habis makan tu. Nak. Berat tu dah. Jadi maknanya sebab tu Zulhijjah ni adalah bulan yang mulia. Kerana apa kemuliaan bulan Zulhijjah? Kita tengok. Yang pertamanya ada hari wukuf. Yang keduanya mulianya hari Arafah kerana hari tasyrik. Itu sebab dia mulia. Kan? Wukufnya orang tu. Orang di Arafah tu wukuf. Hari yang pernah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyakkan takbir. InsyaAllah kita daripada 1 hingga 9. Setiap malam ada qiyam pukul 4 pagi. Tapi jangan datang pukul 4. Kalau pukul 4 mula pukul 5. Datang pukul 3 mula pukul 4. Ustaz, boleh datang pukul 4. Pukul 4 kau sembahyang kat rumah, kan? Kalau datang awal sikit, dia bagus. Kita sembahyang pun tak rushing, tak terkejar-kejar, kan? Tak terkejar-kejar. Jadi maknanya kita datang awal. Kalau 3.40 kita datang, kita sembahyang dalam keadaan tenang, kita sembahyang, tak terkejar-kejar, kan? Jadi sembahyang yang akan kita dirikan malam ni insya-Allah apa? Pertama solat. Yang pertama ialah solat taubat. Yang keduanya apa? Solat tasbih. Solat tasbih 4 rakaat. 2 kali salam, panjang. Nak kena tasbih 300 kali. Ustaz, panjang tu. Banyak 300 tu, kan? Saya 3 kali pun tak boleh lepas. Malam ni kita ajar panjang sikit, 300. Kemudian solat apa lagi? Solat maknanya hajat dan solat witir. Kalau tak sempat buat solat hajat, kita buat witir je. Itu pun Rasulullah SAW sembahyang, kata Aisyah, tidak lebih daripada 12 rakaat. Jadi kita 2 rakaat solat taubat, 4 rakaat solat tasbih, dan 6
3 rakaat solat tasbih, solat witir. 6, jadi ada 9 rakaat. Alhamdulillah. Sampai hari 9, hari 10 kita ada ihya Zulhijjah. Malam 10 Zulhijjah, lepas sembahyang Isyak kita buat solat tasbih, kita takbir, solat witir, takbir. Malam tu memang kerana 10 Zulhijjah ni disebut di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya dengan zikir, dengan doa, dan 2 malam hari raya adalah malam yang tidak ditolak doa seseorang hamba. Jadi jangan lepaskan peluang. Siapa yang rasa tak sempat nak buat kat sini, buatlah kat rumah. Yang pentingnya dirikanlah 9 hari tu, puasa, ibadat dan sebagainya. Jangan lepaskan peluang, kan? Biarlah orang kata ni apa ni kan, buat hari ni, tak apa, kita buat. Kenapa? Bukan senang nak jumpa Zulhijjah ni, kerana fadilatnya cukup besar, sehingga Rasulullah kata lebih afdal daripada orang pergi jihad, kan? Lebih afdal daripada orang pergi berjihad. Besoknya selepas daripada solat hari raya, orang solat hari raya, kemudian solat hari raya hari raya korban, dia sunat, dia suruh cepat. Sunat suruh cepat. Dengan sebab itu orang bila nak buat solat hari raya, jangan makan dulu. Dia lepas solat subuh 1 jam, dia kena buat solat hari raya. Kenapa apa solat hari raya suruh cepat? Kerana ada korban. Dia lain dengan solat Idul Fitri. Solat Idul Fitri ni kenapa dia suruh lambat? Sebab tu selepas subuh dia suruh makan dulu, suruh iftar dulu. Kenapa? Nak beri peluang supaya orang yang belum bayar zakat dapat bayar zakat. Sebab tu sembahyang solat hari raya Idul Fitri disuruh lambat. Tapi solat hari raya korban suruh cepat, sebab selepas hari raya korban ada korban, ada ibadat lagi. Sebab tu dia suruh cepat. Jadi itu yang kita kena faham, kan? Jadi dengan sebab itu mudah-mudahan kita ni Allah Ta'ala beri kekuatan, beri taufik. Apa dia taufik? Iaitu Allah Ta'ala memberikan maknanya taat untuk kita buat taat. Mana nak buat taat ni Allah Ta'ala kalau tak bagi, kita tak dapat taufik. Orang yang tidak mendapat taufik daripada Allah dinamakan ijlan. Ijlan ni apa? Lawan daripada taufik. Mana taufik ni Allah Ta'ala beri buat taat, tapi kalau Allah Ta'ala tak beri buat taat, namanya ijlan. Ijlan mana apa? Buat maksiat. Jadi dengan sebab itu mudah-mudahan sedikit sebanyaknya kita dapat menghidupkan malam. Dan saya dipahamkan oleh Ustaz Roy, dia ada sediakan sahur. Kalau kami buat, memang kami sediakan sahur di Masjid Negeri. Kalau buat tu 9 hari tu 9 hari ada sahur, kan? Jadi kalau di sini kalau disiapkan sahur, jadi tuan-tuan boleh makan sekali, kan? Jadi yang nak puasa tu makan aje lah, jangan segan-segan. Walaupun besok dia mentah ke darah, kan? Makannya dah orang sediakan, kan? Besok tengok ada dekat kedai toyo. Pagi subuh tadi bukan main tedah 2 pinggan. Itu mukadimah, Ustaz. Yang betul-betul ni kat kedai toyo, kan? Jadi itu tak. Jadi tak apa, yang tak ada nak puasa pun boleh makan. Yang nak puasa alhamdulillah, insya-Allah, kan? Jadi kami cadangnya, saya bagi tahu dengan Roy, kalau malam 10 Zulhijjah tu selepas daripada kita takbir, kita nak buat maknanya kedua arwah sedikit. Bagi tahulah pada mudah-mudahan kita boleh sedekahkan Fatihah kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia, kan? Dengan malam tu bertakbir, buat sikit. Tak usah nak buat juadah yang banyak, kan? Yang pentingnya tahlil tu yang penting, bukan makanan tu yang penting, kan? Kerana itulah peluangnya kita nak memsedekahkan doa, nak bagi doa. Kenapa? Tanda maknanya khidmat orang yang kepada ibu bapa yang telah mati ialah anak yang sentiasa mendoakan mak bapanya. Jadi itu khidmat, kan? Masa hidup kita tak nak buat khidmat dengan dia, dah mati macam mana nak buat khidmat? Kena doa banyak-banyak.
Jadi malam tu kita boleh buat doa untuk arwah ibu bapa kita, mudah-mudahan Allah Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita insya-Allah. Jadi panjang umur, kita sambung lagi bicara kita untuk masuk kepada nasihat yang kedua insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. يا الله.